Salam sejahtera, bertemu lagi dalam channel Cikgu Save Tutorial. Hari ini kita akan membincangkan bab 5 yaitu pasaran, faktor, dan agihan. 5.2 topik upah dan di bawah subtopik kesatuan sekerja. Tajuk perbincangan pada hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan kadar upah. Saya akan membincangkan 11 faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah bilangan ahli. Yang kedua adalah sumber keuangan. Yang ketiga adalah keuntungan firma. Yang keempat adalah keanjalan permintaan barang. Yang kelima adalah keanjalan permintaan buruh. Yang keenam adalah bahagian kos upah. Yang ketujuh adalah sokongan kesatuan sekerja yang lain. Yang ke-8 adalah pengangguran. Yang ke-9 adalah perbezaan upah. Yang ke-10 adalah jenis keluaran. Dan yang terakhir adalah inflasi. Yang pertama adalah bilangan ahli. Jika kesatuan sekerja mempunyai bilangan ahli yang ramai, maka tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan upah akan berjaya. Ini karena majikan tidak sanggup untuk menghadapi tindakan mogok yang melibatkan pekerja yang ramai. Sebaliknya, jika ahli-ahli kesatuan sekerja adalah sedikit, maka tuntutan untuk menaikkan upah agak sukar untuk dicapai. Ini karena kedudukan majikan tidak terjejas sekiranya mogok dilakukan karena ia hanya melibatkan beberapa orang pekerja sahaja. Yang kedua adalah sumber keuangan. Tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan upah ahli-ahlinya akan lebih berkesan jika pihak kesatuan mempunyai sumber keuangan yang kukuh. Ini karena semakin banyak sumber keuangan, semakin lama tempo mogok dapat dijalankan. Ini karena sepanjang tempo mogok dilakukan, maka segala perbelanjaan ahli-ahlinya akan ditanggung oleh pihak kesatuan sekerja. Dalam hal ini, majikan akan mengalami kerugian karena operasi pengeluaran tidak dapat dijalankan dalam tempo masa yang lama. Sebaliknya, tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan upah ahli-ahlinya kurang berkesan jika pihak kesatuan mempunyai sumber keuangan yang lemah. Ini karena semakin sedikit sumber keuangan, semakin singkat tempo mogok dapat dijalankan. Dengan itu, kedudukan majikan tidak terjejas karena tempo mogok yang dijalankan adalah dalam tempo masa yang singkat. Yang ketiga adalah keuntungan firma. Tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan upah akan lebih berkesan jika firma atau majikan mendapat keuntungan yang banyak. Ini karena pihak majikan mampu membayar upah yang tinggi kepada pekerja-pekerja. Sebaliknya, tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan upah akan menjadi kurang berkesan jika firma mengalami kerugian ataupun jumlah keuntungan yang diperoleh oleh firma adalah sedikit. Ini karena majikan tidak mampu untuk membayar kenaikan upah yang dituntut oleh kesatuan pekerja. Yang keempat adalah keanjalan permintaan barang. Jika barang-barang yang dikeluarkan mempunyai permintaan yang tidak anjal, maka tuntutan kesatuan sekerja
untuk menaikkan upah akan menjadi lebih berkesan. Ini karena majikan dapat menaikkan harga barangan bagi menampung kenaikan kos upah, dan kenaikan harga barangan yang banyak hanya diikuti oleh penurunan kuantiti diminta yang sedikit sahaja. Sebaliknya, jika barangan yang dikeluarkan mempunyai permintaan yang anjal, maka tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan upah menjadi kurang berkesan. Ini karena majikan tidak boleh menaikkan harga barangan bagi menampung kenaikan kos upah. Ini karena walaupun berlaku sedikit peningkatan dalam harga barangan, tetapi ia diikuti dengan penurunan kuantiti diminta yang agak banyak. Yang kelima adalah keanjalan permintaan buruh. Tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan upah akan berjaya jika permintaan terhadap buruh adalah tidak anjal. Ini karena kuantiti permintaan buruh hanya berkurang dengan sedikit saja walaupun upah buruh dinaikkan dengan banyak. Ini karena kenaikan upah buruh tersebut tidak akan menjejaskan pengeluaran firma. Sebaliknya, tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan upah menjadi kurang berkesan jika permintaan terhadap buruh adalah anjal. Ini karena walaupun sedikit kenaikan upah, maka kuantiti permintaan terhadap buruh akan berkurang dengan banyak, dan ini akan menjejaskan pengeluaran firma. Yang keenam adalah bahagian kos upah. Jika kos upah merupakan sebahagian kecil saja daripada jumlah kos pengeluaran, maka tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan upah akan menjadi lebih berkesan. Ini karena walaupun berlaku kenaikan dalam upah buruh, tetapi kenaikan tersebut hanya mengakibatkan sedikit saja kenaikan dalam jumlah kos pengeluaran. Sebaliknya, jika kos upah buruh merupakan sebahagian besar daripada jumlah kos pengeluaran, maka tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan upah menjadi kurang berkesan. Ini karena kenaikan kos upah akan menyebabkan jumlah kos pengeluaran secara keseluruhan juga akan meningkat. Yang ketujuh adalah sokongan kesatuan sekerja yang lain. Sesetengah kesatuan sekerja boleh membantu kesatuan sekerja yang lain sama ada dalam bentuk keuangan atau sokongan moral. Sekiranya tindakan kesatuan sekerja untuk menuntut kenaikan upah mendapat sokongan yang kuat daripada kesatuan sekerja yang lain, maka besar kemungkinan tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan upah buruh akan berjaya. Sebaliknya, sekiranya tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan kadar upah kurang mendapat sokongan daripada kesatuan sekerja yang lain, maka kemungkinan besar tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan kadar upah akan menjadi kurang berjaya. Yang ke-8 adalah pengangguran. Jika ekonomi berada dalam keadaan guna tenaga penuh, maka tindakan kesatuan sekerja untuk menuntut kenaikan upah akan berjaya. Ini karena majikan menghadapi kesukaran untuk menggantikan pekerja-pekerja yang mogok dengan pekerja-pekerja baharu. Sebaliknya, jika ekonomi berada dalam masalah pengangguran, atau dengan kata lain, banyak pengangguran yang ada dalam pasaran, maka tindakan kesatuan sekerja untuk menuntut kenaikan upah sukar untuk berjaya. Ini disebabkan majikan mudah untuk menggantikan pekerja-pekerja yang mogok dengan pekerja-pekerja yang lain. Yang ke-9 adalah perbezaan upah.
Jika terdapat perbezaan upah yang ketara antara firma-firma yang mengeluarkan barangan yang sama atau hampir sama, maka tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan kadar upah akan menjadi lebih berjaya. Sebaliknya, jika tidak terdapat perbezaan upah yang ketara antara firma-firma yang mengeluarkan barangan yang sama atau yang hampir sama, maka tuntutan kesatuan sekerja untuk memperoleh upah yang lebih tinggi mungkin mengalami kesukaran ataupun sukar untuk berjaya. Yang ke-10 adalah jenis keluaran. Jika firma atau industri mengeluarkan barangan yang penting atau barang-barang keperluan orang ramai, maka tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan kadar upah berkemungkinan besar akan berjaya. Sebaliknya, jika barang-barang yang dikeluarkan oleh firma merupakan barangan yang kurang penting, maka tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan kadar upah selalunya kurang berjaya. Yang ke-11 adalah inflasi. Dalam masa inflasi, pendapatan benar pekerja-pekerja semakin menurun. Ini akan menjadi salah satu alasan yang kukuh kepada kesatuan sekerja untuk mendesak majikan menaikkan upah selaras dengan kenaikan harga barangan di pasaran. Oleh itu, keadaan inflasi akan merupakan satu faktor yang boleh menjayakan tuntutan kesatuan sekerja. Sebaliknya, tuntutan kesatuan sekerja akan menjadi kurang berjaya sekiranya ekonomi berada dalam keadaan yang stabil ataupun tidak berlaku inflasi. Ini karena kesatuan sekerja tidak mempunyai alasan yang kukuh untuk mendesak majikan bagi menaikkan upah pekerja-pekerja. Sekian pertemuan pada kali ini. Semoga calon-calon STPM dapat memahami dan mengingati faktor-faktor yang mempengaruhi tuntutan kesatuan sekerja. Sekian pertemuan pada kali ini dan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Sekian dan terima kasih.